anda sekalian bagaimana nak buat baja. Walaupun tidak sepenuhnya kerana melibatkan pengiraan-pengiraan yang agak detail, tetapi memadailah anda semua dapat memahami apa itu baja dan bagaimana cara membuatnya, dan anda boleh praktiskan untuk membuat baja tersebut. Dan saya sebenarnya saya ucapkan tahniah yang tak terhingga kepada peserta-peserta yang ingin ataupun yang dapat turut serta mengikuti kursus ini pada pagi ini, kerana kursus ini sangat berharga dan jarang-jarang dibuat secara percuma seperti ini. Dan maklumat ataupun info yang diperoleh pada hari ini tuan-tuan boleh guna untuk program seterusnya, untuk membuat baja, untuk berniaga baja, untuk mengolah baja dan sebagainya. Semuanya boleh. Jadi kita mohon Allah Ta'ala semoga Allah sentiasa memberikan rahmatnya dan memberikan kebaikan kepada kita, dengan harapan semua peserta-peserta dapat memahami dan juga mempraktikkan ilmu yang kita akan kongsikan pada pagi ini. Baik, sekarang saya akan mulakan pada tuan-tuan, iaitu berkenaan dengan tajuk pada hari ini yang disediakan, iaitu membuat campuran baja vertigasi. Tapi sebelum saya masuk pada cara nak buat campuran baja vertigasi ini, suka juga saya bincangkan. Okey, yang pertama sekali, bila kita nak cakap buat baja apa? Nak buat baja itu untuk apa? Baja untuk sayur daun, baja untuk sayur buah, baja untuk bunga ataupun tanaman-tanaman lain. Itu persoalannya. Buat tu dulu. Kalau kita nak buat baja ke, nak beli baja ke, selalu kita fikir nak baja pokok apa. Pokok dah besar ke, pokok dah masih kecil lagi. Kerana pokoknya jenis berbunga ke, jenis tak berbunga, jenis daun saja. Macam tu. Dan yang kedua, saya nak maklumkan bahawa baja ni yang selalunya kita bincangkan berkenaan dengan baja ialah yang pertama sekali, kategori baja. Baja ni ada dua, baja organik, baja kimia. Ada dua, baja organik, baja kimia. Yang kedua, kaedah memberi baja pula. Kaedah memberi baja yang saya tahulah ada 10 kaedah. Ada 10 kaedah membaja. So pada sesi yang lepas saya terangkan berkenaan dengan fertigasi. Itu maknanya kita memberi baja pada tanaman melalui sistem pengairan. Kita panggil dia fertigasi. Itu salah satu. Lain-lain kaedah tabur, kaedah siram, kaedah poket, kaedah bag, kaedah pasak, kaedah injek dan macam-macam lagi kaedah. Ada 10 kaedah membaja. Yang ketiga, kita perlu faham ialah berkenaan dengan baja ni ialah grade baja. Grade baja maksudnya dekat situ selalunya dalam beg yang kita beli dia ada menulis kandungan NPK, magnesium, NPK plus TE, trace element. Itu menggambarkan grade baja. Maksudnya dekat situ grade baja ni dia ada tulis 15, 16, 18, 12, 2. Dan grade baja ni pula, jenis-jenis baja ni pula, dia ada dua jenis. Satu yang slow release, yang kedua fast release. Apa maksud dia? Yang slow release ni maknanya bila kita beri baja pada tanaman, baja tu nutriennya yang ada pada baja dia akan lepaskan perlahan-lahan, sedikit. Untuk diambil oleh tanaman. Tapi ada setengah baja, contohnya untuk tanaman sayuran lah. Bila kita beri baja, dia akan cepat lepaskan dia punya nutrien tu untuk diserap oleh akar tanaman. Kemudian satu lagi bila kita sebut pasal baja ialah tentang kegunaan baja ni.
iaitu kesesuaian dia. Kalau yang fast release tadi, maknanya dia cepat, itu selalunya untuk pokok-pokok yang singkat masa. Seperti tanaman sayuran, tanaman jagung, tanaman tembikar, itu kita guna yang fast release. Supaya bila kita beri, dia cepat diambil oleh tanaman. Tetapi yang slow release selalunya digunakan untuk pokok-pokok tahunan. Seperti pokok rambutan, pokok kelapa sawit. Itu jangan guna fast release, guna slow release. Supaya akar tanaman dapat mengambil baja senantiasa secara sedikit-sedikit berterusan, tidak terputus. Itu maksudnya. Okay? Jadi kita kena faham tentang baja. Selain daripada itu, kadar pula. Kadar baja. Kadar baja ni maksudnya berapa banyak kita nak beri baja kepada tanaman. Yang ini sebenarnya bergantung kepada umur tanaman dan juga jumlah tanaman. Maknanya kebiasaannya pokok yang kecil hanya memerlukan sedikit sahaja tanaman. Pokok yang telah dewasa memerlukan lebih banyak baja. Sama aja macam kita. Kita masa kecil makan sikit, dah besar makin lama makin banyak, makin banyak. So tanaman pun macam itu, secara puratanya. Kemudian yang akhir sekali ialah berkenaan dengan formulasi dan juga pengiraan. Bagaimana baja ini diperbuat. So pada hari inilah kita memilih tajuk kaedah membuat campuran baja hiasi. Okey, itu permulaannya pada hari ini. Saya mengambil kesempatan juga menerangkan dalam kursus ini berkenaan baja organik. Sedikit Baja organik, apa yang dimaksudkan dengan baja organik ialah baja tanpa sebarang bahan kimia sintetik. Maknanya yang dibuat. Okey, kalau ada sedikit aja kimia sintetik, contohnya kalau kat depan ni ada kalsium nitrat masuk dalam tai ayam contoh. So, baja tu tak panggil lagi baja organik. Baja organik tak boleh ada sebarang apa-apa bahan kimia sintetik. Itu baja organik. Selalunya baja organik ni dia berasaskan tinja haiwan ataupun sisa-sisa tanaman ataupun barang-barang yang ada di sekitar alam kita. Itu baja organik yang sebenarnya. Kalau tuan-tuan beli baja organik, tiba-tiba dia ada tulis grade 888 contoh ataupun 555. Itu sebenarnya bukan baja organik. Baja organik dia tidak menentu grade dia. Ikut punca asal bahan yang kita gunakan untuk membuat baja organik. Macam baja tai ayam, N dia tinggi. Tapi tai ayam telur, kalsium dia tinggi. Macam tu. Dia berbeza. Baik. Seterusnya, contoh-contoh baja organik yang lain ialah tinja haiwan seperti tai ayam, tai kambing, tai lembu, tai puyuh, tai arnab. Lagi satu tai kelawar ataupun dipanggil organo. Organo. Satu lagi zeolite. Yang lain-lain ialah yang kita biasa buat untuk baja organik ialah menggunakan kaedah-kaedah pemeraman. Termasuklah vermicompost, kemudian FFJ, FFA, free fish amino acid, FAA. FFJ, fruit fermentation juice. Okey, bokashi, abu-abu tanaman. So itu juga tergolong dalam baja organik. Okey. Seterusnya pula baja kimia. Baja kimia ni selalunya ialah sumber aslinya dan juga daripada kimia sintetik. Maknanya buatan. Selalunya baja-baja kimia ni dia mempunyai sifat mudah melepaskan nutrien yang ada dalamnya. Dan dia terbahagi kepada 2 ataupun 3 kaedah, iaitu baja tunggal, baja campuran dan juga baja sebatian. Kalau baja sebatian tu maknanya contoh baja biji yang kita beli NPK, magnesium, itu selalu kita panggil baja sebatian. Kalau baja tunggal, maknanya dia satu-satu. Urea 46%,
MOP 60% K2O, TSP 48% P2O5. So itu baja tunggal. Seterusnya, dalam baja selalu kita tengok, orang pernah tanya kepada saya, contoh NPK 15. Apa maksud dia? Maksudnya 15% N, 15% P2O5 potassium, fosfat, 15% K2O ataupun potassium. Baru 15 baru 45. Jadi apa maksudnya? Maksudnya ialah 15% nitrogen ada dalam 100 kilo. 15% fosfat ada dalam 100 kilo baja tersebut. Dan 15% potasium ada dalam 100 kilo. 15 baru 45. Jadi 55 lagi apa? 55 lagi kita panggil dia pemenuh ataupun filler. Yang filler ini dia bergantunglah kepada pengeluar. Mungkin dia guna campuran tanah, mungkin dia penggunaan campuran polimer, mungkin dia juga gunakan campuran lain-lain bahan. Okey? Itu maksudnya. Jadi polimer ni ataupun yang memegang unsur-unsur tadilah yang menentukan baja itu dilepaskan secara perlahan-lahan ataupun secara segera. Itu baja kimia ialah urea, MKP, potassium, NPK green, NPK blue. Itu semua kita panggil dia baja kimia. Baik. Saya ada sebut kaedah membaja. Kaedah membaja dekat sini saya senaraikan ada berapa ni? 1 tabur, 2 kaedah poket. Okey. Yang ketiga kaedah jalur. Yang keempat kaedah semburan ataupun folia. Yang kelima secara pasak. Yang keenam parit organik. Yang ketujuh suntik ataupun injek. Kemudian satu lagi kaedah bag. Kaedah titisan ataupun siraman. Kaedah rendaman. Satu lagi gelombang dan getaran. Tu banyak bukan 10, 12, 13. Itu kaedah memberi baja pada tanaman. Baik, terusnya saya nak beritahu ulas balik berkenaan dengan grade baja. Okey, grade baja. Grade baja ni dia ada grade 1, grade 2, grade 3. Grade 1 dipanggil lab grade. Maknanya untuk makmal. Untuk makmal. Tapi dia selalunya dia sangat mudah larut. Okey? Dan harganya pun sangat mahal. Contoh kalau dekat depan saya ni, dekat sini ada cuprum eta. Kemudian mangan epta. Kemudian satu lagi zinc ekta. So ini ada ujungnya ada eta, EDTA ataupun EDHA, EDHA. Yang ini semua kita panggil dia lab grade ataupun grade 1. Harga memang lebih RM40 1 kilo. Ammonium molybdate lagi sangat mahal, RM250 ataupun RM500 1 kilo. Ini setengah kilo. Kalau 1 kilo lebih kurang RM500. Itu mahal. Yang kedua, grade 2 kita panggil dia technical grade. Okay, yang ini selalunya digunakan untuk buat baja hidroponik ataupun buat baja AB yang akan kita pelajari sebenarnya. Yang ketiga, kita panggil ataupun grade 3 yang selalunya digunakan di ladang-ladang cara tabur. Okey, itu kita panggil dia field grade. Maknanya grade ladang. Selalunya 50 kilo satu beg. Itu field grade. Okey. Baik. Sekarang ni saya nak masuk sedikit-sedikit kepada baja yang kita akan pelajari ni, iaitu kita panggil dia baja hidroponik. Baja hidroponik tapi sekarang ni sangat popular dengan panggil baja AB. Okey, sebenarnya dia baja hidroponik. Memang daripada dulu panggilnya baja hidroponik, tetapi dia popular dengan panggil nama baja AB.
Tapi ada pula baru-baru ni saya tengah tempat panggil baja XY. Sebenarnya nak bezakan, ada dua pembahagian. Okey. Baja hidroponik ataupun baja AB, saya nak jelaskan, dia adalah baja lengkap. Okey. Baja AB ataupun baja hidroponik adalah baja lengkap. Maksudnya apa? Baja lengkap ni ialah baja yang mengandungi semua unsur nutrien yang diperlukan oleh tanaman untuk hidup. Itu baja AB. Sebab itu dia boleh digunakan untuk semua jenis tanaman, untuk semua jenis tanah, untuk semua peringkat tanaman. Sebab dia mengandungi semua sekali untuk pokok hidup dengan elok. Berbanding dengan baja yang biasa kita guna NPK. Baru 3, nitrogen, fosforus, kalium. NPK, magnesium, baru 4. Tapi dalam baja AB, dalam baja hidroponik, mengandungi sekurang-kurangnya 14 jenis bahan. Campur lagi dengan yang lain-lain jadi 17. NPK, kalsium, magnesium, apa lagi? Zinc, ferrum, boron, boron, molybdenum dan lain-lain lagi. Semua ada. Sehingga kan kalau kita tak ada tanah, ada baja ini je pun boleh hidup. Maknanya contoh hidroponik guna air. Okey. Itu perbezaan baja lengkap ni. Okey, baiklah. Sekarang ini kita menjurus kepada nak buat baja. Okey, yang pertama sekali bila kita nak buat baja AB, kita kena tahu sumber bahan. Okey, saya ulang balik. Bila kita nak buat baja AB ni, kita kena tahu sumber bahan. Sumber bahan apa? Sumber bahan yang membekalkan unsur baja tu. Saya ulang balik, pokok memerlukan nitrogen, memerlukan fosforus, memerlukan kalium, memerlukan magnesium, memerlukan kalsium. Satu lagi, ferrum, zinc, mangan, kuprum, molybdenum dan juga boron. Okey? Jadi untuk dapatkan bahan-bahan ini, kita perlu tahu sumbernya. Baik, dekat sini saya buat contoh. Untuk bekalkan nitrogen, kita perlukan, boleh guna urea, kita boleh guna amonium nitrat. Okey, untuk dapatkan unsur P, kita boleh gunakan MKP, monokalium fosfat, ataupun MOP atau nama kimianya kalium potassium chloride. Kalau untuk magnesium, kita gunakan magnesium sulfate, ataupun kita boleh juga guna kieserite. Kalau untuk kalsium, kita selalunya satu sumber, iaitu kita gunakan kalsium nitrate. Dan seterusnya, guna boron, guna asid borik, ataupun guna soluble, ataupun ada orang guna high bore. Itu macam tu. Dan seterusnya. Kalau unsur-unsur trace element seperti ini, kita boleh guna. Okey. Ini semua guna. Ferrum guna ferrum eta. Mangan guna mangan eta. Zinc guna zinc eta. Kemudian satu lagi kuprum, copper eta. Ini amonium molybdate ataupun sodium molybdate boleh guna. Dan yang ni soluble, boron kita selalunya boleh guna asid borik. Satu lagi high bore. Yang ketiga soluble boron. Okey, baik, itu bahan-bahannya. Baik, seterusnya, kadang orang sebut juga baja AB ni baja fertigasi. Sebab dia guna untuk fertigasi, jadi baja fertigasi. Boleh jugalah. Lepas tu saya nak sebut pasal baja fertigasi ni. Yang pertama, baja fertigasi sama dengan baja hidroponik. Sama. Okey. Yang kedua, baja fertigasi, baja hidroponik adalah baja lengkap.
mengandungi semua nutrien yang diperlukan oleh tanaman. Satu lagi, sebenarnya baja ini dia berbeza-beza mengikut jenis tanaman. Berbeza-beza ikut jenis tanaman. Tapi selalunya kita kategorikan dia untuk sayur daun, untuk sayur buah. Itu aja dua yang besarnya. Kalau untuk lebih spesifik, selalunya dia ada tambahan bahan-bahan jumlah saja yang berbeza. Dan yang ketiga, baja fertigasi ataupun baja hidroponik ini asalnya dia adalah dalam bentuk garam mineral. Seperti yang depan ni. Dalam bentuk garam mineral. Maknanya ada bentuk biji, granul, ada yang bentuk serbuk dan ada juga yang dalam bentuk seperti kaca. Okey. Baik, itu contohnya. Baiklah. Contoh tuan-tuan biasa lihat untuk buat baja dia mesti ada gini. Ada satu beg baja A, satu beg baja B. Apa kandungan dalam baja ini? Apa kandungan baja? Yang dalam A apa, dalam B apa. So inilah yang akan kita pelajari. Okey, bentar lagi saya akan terangkan. Baik. Lain-lain baja kita boleh temui dalam bentuk cecair pun ada. Tapi yang asalnya ialah dalam bentuk garam mineral. Okey, selalunya baja itu kita akan larutkan dia dalam bentuk cecair. Daripada garam mineral, kita larutkan dia. Itu nanti kita akan pelajari sebentar lagi. Okey. Ada orang tanya, kenapa perlu ada baja A, B? Kenapa perlu ada A, perlu ada B? Okey, jadi saya jelaskan kat sini. Yang pertama sekali sebenarnya kita nak asingkan unsur kalsium dan unsur fosfat. Kalsium dan fosfat ni dia tak boleh jumpa. Kalau jumpa dia akan terus ada tindak balas kimia. Nanti dia akan jadi kalsium fosfat. Okey, bila kalsium fosfat ni dia mempunyai ikatan yang sangat kuat. Walaupun ada tapi dia terikat. Jadi pokok tak boleh ambil. Jadi kita kena asingkan dia. Terutamanya dalam kepekatan yang tinggi. Sebab itu kita elakkan campuran baja. Cecair A dan cecair B yang pekat tu campur. Confirm lepas beberapa minit kita akan dapati mendakkan. Mendakkan tu ialah kalsium fosfat. Ada tapi pokok tak boleh ambil. So jangan sesekali campurkan unsur ini dalam keadaan kepekatan tinggi. Baik. Yang kedua, kenapa perlu ada? Sebenarnya lah nak asingkan kalsium dan ferrum dengan jenis-jenis sulfat. Sebab bahan kita ada guna nanti ialah contoh magnesium sulfat, kemudian yang lain-lain kuprum sulfat dan sebagainya, kita nak asingkan. Kalsium dan ferrum satu bahagian, kemudian satu lagi yang sulfat-sulfat satu bahagian. Baik. Yang ketiga nak seimbangkan lebih kurang ppm. Baja A dengan baja B kita nak seimbangkan lebih kurang sama dia punya ppm. Apa ppm? Part per million ataupun bahagian sejuta. Dia lebih kurang sama. Hanya lebih kurang sama pekat. Baik. Itu di antara tujuannya. Kemudian saya nak maklumkan, biasanya kita buat baja A, B, buat baja fertigasi ni kita menggunakan dua grade saja. Grade 1, grade 2. Lab grade dan technical grade. Dua saja. Walau bagaimanapun, tuan-tuan sebenarnya kalau faham tentang apa-apa baja pun, asal kita tahu kandungannya, berapa peratusnya, kita boleh buat baja. Itu melalui pengiraan-pengiraan yang lebih detail lagi. Prestasi. Ada orang tanya, kenapa bila saya pakai baja ni pokoknya naik macam ini, tapi bila pakai baja satu lagi pokoknya boleh tumbuh dengan lebih cantik. Kerana apa? Kerana dia guna sumber grade baja yang berbeza. Kalau kita guna grade baja yang rendah, pokok boleh ambil tapi slow. Sebab itu kita tengok pokok tu tumbuh perlahan. Tapi kita guna grade baja yang tinggi, pokok lebih cepat naik. Tapi selalunya lebih mahal. Macam kita beli kereta
kancil, murah, jalan slow sikit. Beli BMW boleh laju sikit. Lebih kurang macam tu. Baiklah, sekarang saya nak masuk pada formulasi dan pengiraan baja. Sebelum lebih tu, saya nak jelaskan pada para peserta sekalian, baja walaupun semua ada NPK, kalsium ni kita beri pada tanaman baja, tapi pokok ni dia ada sifat istimewa dia sendiri. Okey, dia akan ambil ikut kadar-kadar tertentu. Ada 5 jenis unsur yang kita beri saja terus diserap dan terus boleh meliputi kepada seluruh tanaman, iaitu NPK dan mangan. NPK dan mangan dia laju, dia punya pergerakan laju daripada akar terus pergi naik ke seluruh tanaman, sekejap saja sampai kepada seluruh tanaman. Tapi ada 2 jenis unsur yang sangat perlahan, iaitu kalsium dan boron. Dia lambat bergerak. Memang sifat dia jalan perlahan. Jadi kalau kita faham tentang pergerakan unsur ini dalam tanaman, kita boleh tahu, boleh lihat tanaman itu kekurangan unsur apa. Okey, contoh kalsium dan boron ni selalu kita akan lihat bila kita buat diagnosis. Oh, pokok ni kekurangan kalsium dan boron. Kita lihat dekat pucuk. Kat pucuk selalu kita dapati simptom kekurangan kalsium dan boron. Sebab yang pertama, dia memang jalan slow, lambat naik. Jangan hari ni kita beri kalsium dan boron, besok lusa kita nak tengok dia dah berubah, dah sampai pucuk. Belum. Dia memang jalan lambat, slow. Sebab itu kadang-kadang kalsium dan boron ni dibantu dengan folia supaya dia cepat sampai kat pucuk. Kalau tidak, memang dia lambat. Itu kalau laluan okey. Tapi kalau ada gangguan, contoh pH rendah, pH terlalu tinggi, dia terganggu. Lagi lambat dia tak sampai. Sebab itu kita dapati tanda-tanda kekurangan kalsium dan boron di bahagian pucuk. Apa tandanya? Contohnya lah. Kalau kalsium, pucuk tak nak naik. Dia macam kering terbakar. Itu kalsium. Boron, nanti ruasnya jadi pendek-pendek. Itu tanda tu. Kat mana nak tengok? Dekat bahagian pucuk. Yang tadi tu NPK, kalsium mangan, dia laju jalan cepat. Tapi kalau tandanya dekat daun tua, kita nak tengok dia selalunya simptom kekurangannya di bahagian daun tua. Macam itu. Okey. Tuan-tuan, saya buat contoh yang ini ni ada sebab ni. Okey, contoh tengok daun pucuk. Kalau kita tanam pokok cili, kita tengok dekat daun muda ataupun bahagian pucuk, bahagian atas. Kita tengok. Ini cara nak mendiagnosis tanaman. Okey. Dia klorosis dan tak mati. Apa maksud dia? Klorosis ni daun tu bertukar warna. Sepatutnya dia hijau muda, tapi dia bertukar warna. Tapi dia tak mati. Okey. Kalau tak mati, dia layu ke gugur. Layu atau gugur, daun dia layu atau gugur, maknanya dia kekurangan copper, cuprum. Tapi kalau dia klorosis, urat daun pun bertukar. Urat daun dia patutnya hijau, tapi dia bertukar. Itu maknanya, dan warna jadi kekuningan. Kalau kuning, itu maknanya dia kurangan sulfur, S. Tapi kalau warna daun pucuk, warna keputihan, itu maknanya dia kekurangan ferrum. Okey. Satu lagi, dia klorosis, maknanya daun bertukar, tapi urat daun hijau. Kalau macam gini, daunnya mula mengecil dan menirus, itu kekurangan zinc. Tetapi kalau saiz daun biasa je, daun belang-belang, urat warna hijau, dia kekurangan mangan. Jadi secara ringkasnya, kalau dekat bahagian pucuk, cuprum, sulfur, ferrum, zinc, mangan, ini semua lebih kurang adalah dalam trace element. Banyak tanda-tanda pada pucuk pokok. Jadi kalau kekurangan dia, kita tambahkanlah dia trace element. Tambahkan dalam baja ataupun buat semburan folia supaya dia lebih cepat untuk mengambil unsur-unsur ini. Okey.
Baik. Sekarang kita nak lebih pada lebih detail lagi. Sebenarnya nak buat baja ni, kita tahu orang selalu tanya satu set berapa kilo? 20 kilo, 25 kilo, 50 kilo. Kenapa jadi sedemikian? Sebenarnya berat baja atau sebagainya dia bermula bergantung kepada formulasi baja. Dan berapa banyak baja itu dibuat nantinya nak dicairkan untuk berapa ribu liter. Yang membezakannya bukan buat saja-saja 25 kilo, 50 kilo atau sebagainya. Tapi rata-rata kebanyakan pengusaha fertigasi dia akan tanya satu set berapa kilo? 25 ke, 50 ke, 100 ke? Dah. Sebenarnya ikut formulasi. Berdasarkan pada formulasi baja tersebut. Formulasi baja tu dia kira untuk cairkan nanti bila peringkat akhirnya dicairkan jadi berapa ribu liter. 10,000, 20,000, 100,000 liter. Barulah jadi datangnya berat-beratnya. Tidak ada berat yang tetap. Seperti 25 kilo tu bukan 25 kilo solid, lebih kurang je. 50 kilo, 50 kilo lebih kurang je. Okey? Dia macam itu. Baiklah. Saya mulakan sedikit untuk pemahaman tuan-tuan. Mula-mula sekali bila kita nak buat baja ni, kita kena tentukan formula itu sendiri. Tentukan formula itu sendiri. Macam mana nak tentukan? Macam tu. Dalam apa? Dalam bentuk ppm, part per million, ataupun Melayunya bahagian sejuta. Ini kita tentukan. Saya nak beritahu 1 ppm maksudnya ialah 1 miligram unsur, contoh nitrogen, dalam 1 liter air. 1 ppm maksudnya ialah 1 miligram unsur, contoh NPK tu, dalam 1 liter air. Itu 1 ppm. So berapa ppm? Selalu kita baca, kita jumpa NPK 15, 15, 15. Apa maksud dia? Kalau itu 15%, 15% N. Kalau dalam baja 15% N tu maksudnya ialah apa? 10,000 ppm 1%. Jadi kalau 15 kali dengan 10,000, maknanya ada 150,000 ppm nitrogen ada dalam baja itu. Kalau masukkan dalam 1 liter air, 150,000 ppm, part per million. Jadi sangat tinggi sebenarnya. Baik, tak apa, saya nak terangkan dulu. Contohnya macam gini. Contohnya macam ni. Okey. Ini contoh formula Cooper. Ini nak buat baja ni benar, inilah yang asasnya. Tuan-tuan kena buat benda ini dulu, baru boleh dapat berapa kilo, berapa gram. Contoh, ni contoh sebenar, okey. N 200 ppm, P 60 ppm, K 300 ppm, kalsium 170 ppm dan seterusnya. Ini kita buat dulu. Ini contoh formula Cooper. Contoh lagi. Ini formula Y. Formula Y. Cooper ni profesor yang cipta baja itulah Formula Y. N 200 244 ppm. P 47. K 528 ppm. Okey, itu formula Y. Satu lagi contoh. Ini dulu sekejap baja NR. Dekat satu, saya tengok ada satu jenis baja namanya baja NR. Dia ada tulis ini formula baja dia. N 175, P 45, K 400. Macam ini. Dia memang kena tulis ini patutnya. Baja cecair patutnya kena tulis macam ini dalam label, baru betul. Tapi kalau kita nak convert dia kepada peratus, bagi dengan 10,000. 170 ppm bagi dengan 10,000. Jadi sebenarnya kat situ dia tulis ialah 0.0175%. Okey, sebab 1% 10,000 ppm. Okey. Ni formula
UPM ya. UPM ada banyak formula. Ikut dia punya cara lah dia punya doktor. Saya ambil contoh satu. Ni formula UPM. Lain-lain 206, 62, 386 dan sebagainya. So ini contoh. Jadi tuan-tuan boleh create benda ini. Untuk ini saya mudahkan lah. Tapi sebelum tu saya nak tunjuk ini. Untuk kita di tanah rendah, formulasi bajanya kena sesuaikan dengan suasana tanah rendah. Di Cameron Highland tempat sejuk, kena sesuaikan formulasinya di tanah untuk tanah tinggi. Di Holland lain, di England lain. Sebab itu kalau kita semak formulasi untuk di Eropah, K-nya sangat tinggi, kandungan potasiumnya tinggi. Tempat sejuk selalunya formulasi bajanya mengandungi K, potasium sangat tinggi berbanding dengan N. Tapi kita di tanah rendah tidak sesuai guna baja-baja tempat sejuk. Kita kena sesuaikan. Jadi untuk panduan, untuk menyemak baja itu sesuai ke tidak di tanah rendah dan juga di tanah tinggi, ialah baja untuk tanah rendah nisbah N dan K-nya, tidak lebih daripada nisbah 1:1.5. 1:1.5. Jangan lebih daripada itu. Kalau contohnya 1:2, itu memang untuk sesuai bagi tempat sejuk. Kita jangan lebih 1.5. N1, K-nya 1.5. Contoh tadi, kalau N200, K-nya 300. Itu paling tinggi lah. Patutnya N200, K-nya ialah 280 ke 300 ke bawah. Gitu. Baik. Seterusnya, macam mana? Tadi saya cakap, tuan-tuan kena tentukan sendiri formulasi. Baik itu kalau secara berhadapan, kalau saya ajar pengiraan ni, tuan-tuan kena isi form, isi borang, tuliskan formulasi sendiri. Nak rujuk pada apa? Rujuk pada ni. Contoh yang kat sini, dalam buku Andropon Mardi tu, dia ada bagi contoh N 50 hingga 300. Macam ni. Okey, contohnya. Pilih aja range, dalam range itu boleh diambil N 50 hingga 300. Tuan-tuan boleh ambil 200, boleh ambil 180 dan sebagainya. P 20 hingga 200, boleh ambil 50, boleh ambil 70. Mesti dalam range itu. Tetapi untuk mudahkan, okey, ikut pengalaman saya ada ringkaskan supaya tuan-tuan boleh buat bajet sendiri untuk tanah rendah lah terutamanya. Okey, ini berdasarkan pengalaman saya lebih 20 tahun buat baja ni. Jadi saya dah arrangekan dia punya range kadar NPK ni. Contohnya tadi kalau dalam buku Mardi tulis N dia lah 50 hingga berapa banyak, jauh sangat, 50 hingga 300. Tapi sekarang ni saya telah maknanya 220 hingga 280. Pilih aja nombor antara itu, boleh. Okey, pilihkan aja nombor. Gunakan panduan yang saya gunakan ni lebih mudah. Saya confident kalau tuan-tuan pilih apa-apa nombor dalam range ini, buat apa, insya-Allah jadinya formulasi itu. Okey, senang. Ini untuk, saya dah ada tulis itu untuk tanah rendah ataupun cuaca panas. Baik, itu yang pertama. Maknanya tentukan ppm baja yang kita nak buat. Okay. Langkah yang kedua ialah tentukan sumber bahan. Sumber bahan nak guna. Bahan nak guna. Okey. Untuk kita bekalkan unsurnya. Okey. Sebelum tu saya nak beritahu, baja ni, unsur ni ada terbagi dua. Unsur makro, unsur mikro. Unsur makro yang di depan saya bahagian bawah ni, itu maksudnya pokok perlu banyak. Makro, pokok unsur perlu banyak. Yang meja ni saya letak ni unsur mikro.
pokok perlu tapi sedikit. Kalau dia perlu sedikit, kita kena beri dia sedikit, tak boleh lebih banyak. Kalau beri banyak, dia jadi racun. Okey, sedikit. Yang sana makro. Dulu istilahnya berbeza. Unsur makro banyak. Kalau dulu panggilnya unsur penyak. Apa dia? Pokok perlu banyak. Senang aja. Sekarang ni yang sedikit, dulu kita panggil dia unsur pekit, perlu sedikit. Tapi sekarang panggilnya unsur mikro. Okey? Baik. Sumber bahan untuk unsur makro tadi NPK, kalsium, magnesium. NPK, kalsium, magnesium itu unsur makro. Kemudian unsur mikro ialah ferrum, zinc, mangan, kuprum, molybdenum dan juga molybdenum. 6. Okey. Kemudian grade baja tadi kita dah tahu. Yang ini semua atas meja ni trace element kebanyakan kita guna grade lab grade 1. Yang bawah ni yang unsur makro kita guna grade 2 ataupun technical grade. Okey. Apa beza technical grade dengan lab grade? Yang lab grade ni yang pertama sekali ketulinan dia tinggi. Yang kedua dia sangat mudah larut. Tak payah kacau pun dia larut dalam. Berbanding dengan bawah. Okey. Harga trace element ni, mikro ni memang mahal. Biasanya lebih RM40 1 kilo. Yang bawah tu murah sedikit. Okey. Kemudian apa ada dalam baja AB? Okey. Saya nak tahu. Apa ada dalam baja AB? A dalam dia apa? B apa? Okey, sebenarnya kalau kita dah kira berat-berat baja yang diperlukan, kemudian yang sebenarnya yang membezakan kandungan dalam A dan B selain daripada formulasi tadi, bergantung pada formulasi yang tuan-tuan ciptakan. Yang kedua ialah bagaimana cara campur. Sebenarnya ada 4 kaedah. Setakat ni lah yang saya kumpul ni tu. Dalam A ni selalu yang beza. Dalam A ni, kalau ikut formula Y, kalsium nitrat sahaja. Tuan-tuan timbang berapa kalsium nitrat masuk dalam A. Lain-lain bahan semua masuk dalam B. Masuk dalam B. Okey? Boleh. Tak jadi salahnya. Itu satu kaedah. Itu ikut formula Y. Kalau ikut formula Cooper, dalam A ada kalsium nitrat dan ferrum. Kalsium nitrat dan ferrum. 2 je. Yang ini ramai pengusaha-pengusaha, penjual-penjual baja dan juga yang pembawa baja ramai guna kaedah ini. Dalam A, kandungannya ialah kalsium nitrat dan ferrum PDTA. Okey? Lain-lain bahan semua masuk dalam B. Lain-lain bahan semua masuk dalam B. Okey? Dah 2. Yang ketiga, dalam A yang bezanya banyak dalam A. Yang ketiga, dalam A ada 3 bahan. Ada 3 bahan. Apa dia? Kalsium nitrat campur dengan ferrum EDTA, ferrum. Dan yang ketiga dia ada masukkan satu lagi, amonium nitrat. 3. Lain-lain bahan masuk dalam B. Lain-lain bahan semua masuk dalam B. Macam itu. Dan yang keempat, ada 4. Yang keempat, dalam A ada 4 bahan. Ada 4 bahan. Ada 4 bahan. Apa dia dalam A? Yang pertama, kalsium nitrat. Yang kedua, ini sama je, ferrum EDTA. Yang ketiga ialah amonium nitrat. Dan yang keempat ialah potassium nitrat. Sebahagian daripada potassium nitrat masuk dalam ini. Jadi ada 4 bahan dalam A. Lain-lain bahan, bakinya semua masuk dalam baja B. So itu kaedah mencampur sahaja. Okey? Kaedah mencampur sahaja.
Boleh? Jadi itu bergantung kepada pengeluar baju ataupun orang yang buat campuran baju. Untuk hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan bagaimana nak buat campuran baju. Ini bukan contoh, mana contoh sebenar buat baju. Kita buat yang 4. Yang dalam A ni 4 bahan, B bakinya. Okey, saya akan buat satu-satu untuk supaya tuan-tuan mudah faham. Tetapi tuan-tuan naklah buat catatan selepas ini. Okey, berat bagi setiap bahan yang akan kita gunakan. Boleh? Jangan lupa sediakan pen, sediakan kertas, sebab saya nak tuan-tuan yang hadir kursus pada hari ini catat formulasi baja yang saya akan ajar pada hari ini, timbang. Sebab hanya yang ikut kursus saya sahaja akan dapat formulasi ini. Okey? Tolong sediakan, okey? Baik. Sebelum tu saya berhenti sebentar kalau tuan-tuan ada apa-apa pertanyaan. untuk sayur daun ataupun baja buah. Jadi yang ini ni tentukan pada
formulasi yang kita mula-mula tadi, ppm yang kita nak cipta. Barulah nanti dapat kira beratnya. Okey. Tadi yang bagian itu sebenarnya semua untuk jenis tanaman. Yang saya beri tadi untuk semua jenis tanaman. Fungsinya, unsur-unsur ini, fungsi pada tanaman sama. Okey. Contohnya lah kebanyakan trace element, contoh kalsium dan boron untuk bahagian pucuk dan sebagainya. Untuk tanaman cili begitu, untuk tanaman lain pun sama juga. N untuk pertumbuhan sama juga. P untuk bunga, akar dan bunga. Pokok mana-mana pokok pun macam gitu juga. Kalau K untuk buah sama ya. Pokok durian ke, pokok jagung ke, pokok melon, pokok cili, pokok sayur sama juga. Okey. Tetapi jangan pula kita cakap pokok sawi, sayur daun, dia tak ada buah, tak payah bagi K. Tak boleh. Dia mesti ada sumber. Cuma perbezaannya ialah jumlah aja jumlah ppm yang kita nak olahkan dia untuk buat baja. Ini tuan-tuan, kalau ni boleh guna formulasi baja ini. Okey, tadi sebagai contoh yang saya terangkan, saya ada terakan pada skrin. Okey, contoh yang pertama tu set A tadi ada kalsium nitrat dan ferrum. Contoh yang kedua set A ni mengandungi kalsium nitrat sahaja. Contoh yang ketiga, dalam set A ni ada kalsium nitrat, ada ferrum dan juga ada amonium. Dan set yang keempat ada 4 bahan. Ada 4 bahan. Yang ini ni kalau tak salah saya mengikut formula Haglund. H-O-U-G-H-L-A-N-D, Haglund. Haglund dia buat 4 dalam set A. Yang B ni yang lain-lain bahan masuk dalam B. Okey, baik. Contoh formulasi baja. Contoh formulasi baja kat sini saya tengok. Okey, ini saya ambil contoh. Baja ni baja sebenar ni, cuma saya tak bagi tahulah dia punya brand. Okey, kat sini kalsium nitrat A 21 kg, ferrum hektar 380 gram. Kemudian bahan-bahan yang lain timbang masuk kat dalam B. Okey, ini contoh. Tapi kita tidak timbang ikut ini. Ini kalau perkiraan saya untuk negeri sejuk. Kemudian ni contoh yang lain lagi. Ini ada salah satu pengusaha tanaman cili api, tak salah. Dia guna formula ini. Okey. Dia guna formula ini. Iaitu kalsium dia 21 kg, ferrum hektarnya 380 gram. Yang lain-lain masuk dekat B. Okey. Yang ketiga, ni ada satu lagi, ni salah satu pengusaha di Cameron Highland. Dia guna formulasi ini. Kalau nak cuba boleh, tak ada masalah, boleh guna. Ini contoh. Tapi hari ini kita akan belajar untuk buat formulasi daripada saya lah. Okey. Daripada saya. Sudah sedia untuk saya buat timbangan. Saya akan buat satu-satu supaya tuan-tuan dapat catat dan macam mana benda ini terjadi. Okey. Set A, saya buat satu-satu. Set A catatkan seperti ini. Yang pertama kalsium nitrat. 9.5 kg. 9.5 kilogram. Catat dulu. Okey. Yang kedua ferrum hektar. Ferrum. Okey, 100 gram. Yang ketiga amonium nitrat. Setengah kilo ataupun 0.5 kilogram. 0.5 kilogram. Dan kalium nitrat 1.5 kilogram. 1.5 kilogram. Okey.
Boleh dapat? Saya ulang balik. Bahan untuk A, untuk kita punya kursus pada hari ini ialah kalsium nitrat 9.5 kg, amonium nitrat setengah kilo, 0.5 kilo. Yang ketiga, ferrum eta 100 gram. Dan yang keempat, kalium nitrat. Kalium nitrat 1.5 kg. Sebelum tu saya nak tahu, kalau buat ni untuk trace element, tuan-tuan kena ada timbang digital. Untuk timbang baja trace element kena ada timbang digital, sebab dia memerlukan timbangan yang ringan. Okey, contoh nanti amonium molybdate ni kita timbang ialah 0.2 gram aja. Jadi tak boleh pakai timbang yang kilo-kilo ni. Baik Okey, sekarang ni saya satu-satu saya akan timbang untuk buat set A. Set A, baik. Okey, ni set A. Kita akan buat set A. Ini kalsium nitrat. Ni kalsium nitrat. Okey. Kalsium nitrat selalunya dia dalam bentuk biji macam ini. Okey. Kita masuk dalam sini. Kalsium nitrat 9,5 kilo. Okey. Kalsium nitrat 9,5 kilo. Okey. Dapat. Ferrum eta. Ferrum EDTA 100 gram. 100 gram. Okey. Jadi ini kita timbang menggunakan timbang digital. Okey, saya ringkaskan. Saya ada timbang 100 gram. Selalunya yang kedua saya letakkan ini, letak di tengah-tengah. Letak di tengah-tengah. Okey, 100 gram ferrum. Amonium nitrat. Amonium nitrat. Berapa banyak? Setengah kilo. Timbang. Okey. Amonium nitrat setengah kilo. 0.5 kilo. Ialah potassium nitrate. Okey, potassium nitrate 13.5046. Okey, yang ini kita timbang dia 1,5 kilo. Ini rupa potassium nitrate. Okey. Potassium nitrate 1,5 kilo. Okey. Dah siap. Ini baja A ya. Lepas tu ni kita boleh seal. Dah siap. Kalau nak seal lah. Okey. Siap baja A. Okey, untuk campuran baja B pula. Campuran baja B. Okey, apa dalam B? Okey. Yang pertama, kalium nitrat. Kalium nitrat 5 kilo. 5 kilo kalium nitrat. Yang kedua, kalium sulfat. Kalium sulfat ataupun SOP setengah kilo. Setengah kilo. Yang ketiga, magnesium sulfat. Magnesium sulfat 5 kilo juga. 5 kilo. Yang keempat, tu apa ni, MKP. MKP 2 kilo. MKP 2 kilo. Lepas itu trace element. Trace element. Okey, yang pertama sekali zinc. Zinc 30 gram. Yang kedua Mn 30 gram. Yang ketiga cuprum
Cuprum 4 gram. 4 saja. Yang seterusnya boron 75 gram. Dan seterusnya MO, molybdenum, ammonium molybdenum 2 gram. Mula-mula kebiasaannya buat timbang baja tak boleh silap. Kalau silap aja kita jangan gunakan, tapi kita tabur pada tanah lah biasanya. Okey. Baik. Okey. Potassium nitrate 5 kilogram. Ini magnesium 5 kilogram. Jadi kita tambah dia akan jadi 5 kilo lah. Okey. Dah dua, okey. Lepas itu, kebiasaannya lah yang saya gunakan. Saya akan timbang ni. Okey. Contohnya macam ini, saya dah buat campuran. Saya masukkan semua trace element. Okey. Yang ini ni apa dia? Tadi, yang pertama ZN dalam ni. ZN 30 gram, MN 30 gram, copper 2 gram, boron ni solubor 75 gram, kemudian molybdenum MO 2 gram. Okey. So ada dua bahan lagi yang kita belum timbang. Ini. Okey. Iaitu MKP ataupun monokali fosfat sebanyak 2 kilo. Okey. MKP 2 kilogram. Dan satu lagi yang terakhir, SOP. SOP ataupun konsentrasi. Ini gunanya untuk kualiti buah. Ini lebih kurang setengah kilo. Okey, SOP ataupun kualiti setengah kilo. Okey. Dah siap untuk kecil ataupun besar. Okey. Baja untuk B. Baja yang kita buat pada hari ini ialah, kalau ikut perkiraannya, kita boleh cairkan dia menjadi 10 hingga 15,000 liter cairan. Okey? 10 hingga 15,000 liter cairan. Ini kita panggil dia baja AB yang asal. Dia dalam bentuk campuran garam mineral. Lepas tu baru kita larutkan dia jadikan air untuk buat larutan stok. Tuan kena ambil tong seperti ini, lebih kurang 50 liter. Okey, 50 liter ataupun 12 gallon. Macam ni. Kena ada dua lah. Satu untuk A, satu untuk B. Kaedahnya, sediakan, masukkan air setengah. Masuk setengah, jangan masuk penuh. Setengah je. Ambil satu beg ni. Satu beg ni. Masuk dalam ni semua. Dia tak, oleh kerana dia dalam bentuk campuran, tuan-tuan tak boleh cedok ambil sikit-sikit. Kena satu beg masuk sini. Semua masuk dalam ni. Lepas tu kacau. Kacau sehingga larut semuanya.
Dah larut semuanya, top up air sampai penuh. Penuh betul. A macam itu. Okey. Begitu juga dengan A. Dengan A kena ambil satu tong yang berbeza, yang sama saiz dengan untuk kacau B. Gunakan bekas yang sama saiz, isi air setengah, masukkan satu beg baja A semua sekali. Tidak boleh ambil sedikit-sedikit kerana ia dalam bentuk campuran, dia tidak sekata. Masuk dalam ni. Kacau, larutkan. Bila dah semua larut, top up air sampai penuh. Jadi kita dapati satu A, satu B sama jumlahnya. Okey, untuk ini saya nak maklumkan, ini pun ada juga peserta ataupun yang lain selalu bertanya dengan saya, ini untuk berapa liter cairan? Untuk 50 liter ke 100? Terpulang. Kalau tuan-tuan nak campur ni, satu beg tadi nak jadi 50 liter A, B pun 50 liter. Nak jadikan dia 100 liter A, 100 liter B pun boleh, sama. Ini penyediaan larutan stok sahaja. Tapi kalau macam standard, saya guna macam ini, macam ni. Jadi kalau tuan-tuan guna contoh yang ini 50 liter A, 50 liter B. Kacau, yang paling penting sekali A dengan B sama banyak. Yang kedua, semua larut. Bukannya jumlah air. Bukannya jumlah air. Tapi yang paling penting, semua sekali terlarut. Yang kedua, jumlah A dengan B sama banyak. Okey. Lepas kita kacau, dah larut semua. Biarkan dia selama 12 hingga 24 jam. Hari ni kita buat, besok baru boleh guna. Esok baru boleh guna. Kalaulah tuan-tuan ikut cara yang saya buat macam ni tadi ni, bancuh dalam 50 liter A, 50 liter B, kemudian akan kacau, simpan sampai esok boleh guna. Nisbahnya kalau tak ada meter pengikat lah. Kadar penggunaan umum ialah 1 liter A, 1 liter B, 200 liter air. 1 liter A, 1 liter B, 200 liter air. Itu kalau bancuh dalam 50 liter A, 50 liter B. Tapi kalau tuan-tuan bancuh gelutong biru yang besar, jadi 100 liter A, 100 liter B, kalau gunanya ialah kadarnya ialah 1 liter A, 1 liter B, 100 liter air. Sebab dia cair. Kalau tuan-tuan bancuh pekat, dia pekat. Okay. Kan kita tanya air yang boleh digunakan untuk larut, air hujan ke ataupun air pipe. Boleh je guna air pipe. Setakat pengalaman saya, kalau di Johor, air pipe tak ada masalah. Memang mengandungi klorin sedikit, tapi itu tidak jadi masalah. Boleh guna air pipe. Guna air hujan lebih bagus. Guna air perigi lebih bagus. Tapi kalau guna air parit, tolong hati-hati. Sebab kalau di kawasan-kawasan tanah gambut dan sebagainya, dia mengandungi nikel yang sangat berbeza. Setakat air hujan dan juga air pipe, SAJ, no problem. Okey. Kalau kita beli baja, memang ada satu A, satu B. Macam tadi saya kata, dia tak boleh jumpa terutamanya tadi MKP dengan kalsium nitrat. Dia kalau jumpa, dia bertindak balas. Jadi baja unsur nitrat tu ada, tapi dia terikat. Dia tak boleh terurai dan tak boleh diambil oleh pokok. Baik itu kena asingkan. Satu. Nombor dua, tadi macam kita campurkan pun ada AB juga. Dan bila kita larutkan tadi, larutan ni sangat pekat, A dan B. Larutan yang pekat ni pun juga tak boleh campur. Dalam keadaan pekat tak boleh campur. Tapi kalau baju bila kita nak gunakan, bila nak siram pokok dan sebagainya, kita sediakan air dah terlebih dahulu. Lepas tu ambil stok A, masuk. Ambil stok B, jumlah yang sama masuk. Okay. A dengan B dalam keadaan pekat tak boleh jumpa. Dia ada berlaku tindak balas kimia. Kalau beli baja sendiri dengan buat baja sendiri, berapa perkhidmatan? Lebih kurang 30%. Lebih kurang 1/3 lah, 30 hingga 35%. Satu. Yang kedua tadi, lanjutan daripada tanya kos kan, saya beritahu ya. Kalau tuan-tuan nak buat baja seperti yang saya tunjuk tadi ni, nak beli semua bahan ni, bahan yang bawaan tadi ni, 6 beg ni dia jual 25 kilo per beg.
Kalau beli satu beg. Yang trash element ni semuanya beli dalam kilo. 1 kilo. Kecuali molybdate lah. Molybdate dia setengah kilo. Yang molybdate setengah kilo ni lebih kurang RM200. Setengah kilo. Mahal dia. Tapi pakai jadi berapa? 2 gram je. 2 gram je. Kemudian kalau beli macam itu, yang ni lebih kurang RM48, RM45, RM52. Campur beg-beg ni lebih kurang lah RM1,300 dapat semua. Untuk asas lah nak beli semua. Okey. Untuk ini dapatlah, untuk permulaan kita boleh buat 2 set. Kemudian dah banyak lagi lah. Yang lain tu kena top up. Ammonium nitrat. Macam mana dia dapat 34%? Dia berdasarkan kepada formula dia. Ini 34% N. Okey. Macam mana dapat 34%? Ialah daripada formulasi berat atom. N berapa? N 14. H41. Kemudian nitrat N lagi campur dengan oksigen, kalikan. Dia akan dapat mesti sama. Ini pun dia bundarkan ni. Sebenarnya dia 33 berapa. Okey. Satu lagi, tuan-tuan tengok dekat sini. Okey, saya fokus. Dia berbeza-beza. Kalau dekat sini dia tulis potassium oxide, maknanya K2O. K2O dia ialah 51%. Tapi kalau dalam pengiraan untuk buat baja AB ni, baja rokok ni, kita kena convert. Bukan K2O, kita kira K saja. Jadi K dia ialah 41%. 40 something lah. Jadi sebenarnya K-nya ialah 41%. K2O 51%. Ada beza. Macam NPK 15. N tu betul 15. P2O5 bukan. P2O5 15%. Tapi kalau P sebenarnya 6.7% saja. K dia 15%. Itu K2O. Tapi K-nya baru 11. Sikit aja. Okey. Dia bukan masalah tu. Kalau sebut nama je, confirm peratus mesti sama. Cuma kita orang tengok K2O ke K. Kalau boron B203 ke B2 saja, atau B20HOH dan sebagainya. Ikut formulasi. Yang paling penting tengok B je. Okey. Okey, baik. Akan kita tanya yang pertama, warna standard tak? Standard. A mesti dia kuning ataupun coklat sebab ada warna serum. Ada serum. Yang B dia jernih ataupun kebiru-biruan sikit sebab ada copper. Itu warna standard. Okey. Lain lah kalau dia tukar B tu jadi A jadi B, tapi dia tetap warna macam tu. Okey. Yang kedua akan kita tanya berapa lama expired date. Okey. Kalau masih dalam beg macam ini, campuran, tak kisahlah ada tahun ke 2 tahun ke 5 tahun, gitu juga lah. Tak ada expired. Macam tu je. Asal dia masih dalam asal, tapi selalunya dia akan jadi mengeras sedikit lagi. Tapi kalau dah larutkan, jadi A dan B tadi, stock solution dia lebih kurang 1 tahun. Kalau simpan dalam keadaan yang baik. Kemudian kita tutup macam ni, kita letak tempat teduh setahun, tak jadi masalah. Tapi kalau dah lebih sangat, selalunya adalah sedikit terjejas. Okey. Tapi kalau benda ini tuan-tuan letak di luar kena pancaran matahari, selalunya ada sebahagian dia meruap. So ada sedikit perubahan nisbah kandungan nutrien dia. Okey. Ingat tadi lepas bancuh dia akan 24 jam ataupun semalaman baru kita boleh guna untuk lautan stok. Sebenarnya bahagian yang saya buat ni, saya buat general, umum aja. Tapi lebih cenderung kepada sayur buah. Okey, untuk cili memang okey. Melon ke apa, semua okey. Semua boleh pakai. Tapi untuk sayur daun pun boleh guna. Untuk sayur daun pun boleh guna juga. Okey. Contoh. Untuk tanaman melon guna formulasi ini.
Tapi nanti bila 10 hari terakhir sebelum harvest, kita perlu tambah, jangan campur dalam stock solution, tambah dalam tangki nutrien kita dengan potassium nitrate atau potassium sulfate. Untuk tangki 600 gallon, tambah lagi 1 kilo untuk kualiti buah. Macam itu. Kalau untuk tanaman cili juga sama je formulasinya, tapi bila pokok dah berbuah, yang bagusnya trace element tadi tuan-tuan doublekan. Lepas tu mainkan dengan nitrogen dan juga air. Untuk pokok terus survive dengan cantik dan merangsang pucuk serta pembuahan yang bagus. Yang itu saya dah sentuh dalam kursus petigasi tanaman cili yang lepas. Jadi itu khusus untuk tanaman, dia ada sedikit. Tapi kalau untuk guna general, boleh guna. Dan setengahnya saya punya klien guna bagi AB ni untuk sembuh kelapa sawit pun ada. Saya tanya juga kadar yang kita buat tadi berapa lama. Okey, kadar tadi yang saya gunakan untuk cili 150 pokok satu musim. 4 bulan lah. Mana yang boleh tahan 4 bulan. 150 pokok cili 4 bulan. Kalau pokok melon 100 pokok. Untuk 100 pokok. Kalau dari segi jumlah air yang pula, kalau jumlah yang tadi tu ikut perkiraan saya ialah untuk 10,000 liter cairan. Tapi tanaman cili boleh sampai 15,000 liter. Sebab pada mula-mula kita guna cair. Lepas tu makin lama makin pekat. Itu jadi bacaannya jumlah air semakin banyak. Kalau daripada pengalaman saya lah, kalau tuan-tuan pakai 600 gallon tu muatan tangki. Air tu sebenarnya 500 gallon aja. Sebab bila kita ukur sampai dekat water level tu 500 gallon aja. Lebih kurang 2,200 liter. Saya syorkan untuk permulaan, baja tadi kita dah larutkan dalam tong ini contohnya. Kalau ikut sukatan yang betul lah. Untuk baru tanam melon, kita pakai lebih kurang 1.5-1.6 milisimen saja. Jadi memadai guna lebih kurang 6 liter A, 6 liter B. Ataupun 7 liter A, 7 liter B saja. Kemudian nanti setiap 2 minggu tambah 1 liter. Tambah. Okey. Mula-mula rendah, lepas tu naik. Kalau tanaman melon macam itu. Mula daripada cair, makin lama makin pekat. Sampailah umur dia 55 hari. Umur 55 atau 60 hari, maknanya buah dah berhenti membesar. Pakai baja sama. Bacaan lebih kurang 3 milisimen. Tapi dalam tangki nutrien tu, tuan-tuan top up lagi dengan potassium sulfate ataupun potassium nitrate. Dalam tangki tu, ambil air tu kacau-kacau 1 kilo potassium nitrate atau potassium nitrate masuk dalam tu kacau-kacau. Supaya K dia sangat tinggi. Jadi kita bila buat macam itu, kita akan dapati bacaannya 3.5 hingga 38 milisimen. Lepas itu kita lepaskan pada pokok tanaman melon kita, jumlahnya sedikit. Kalau biasanya 10 minit, tukar. Jadi lebih kurang 6 minit. Jadi baja pekat tapi beri sedikit. 10 hari terakhir untuk melon. Untuk apa? Untuk rangsang pembinaan gula dalam buah. Supaya melon kita bertambah manis dan kualiti buah makin solid. Nanti kita akan dapati bila matang kita belah, ruangan dalam tu kecil tapi isi tebal. Okey? Apa dia? Benda ni. Potassium sulfate. Okey? Akan kita tanya, kalau buat hidroponik takung, dalam tu ada masuk je jentik, taruh ubat nyamuk, ebet. Ada masalah tak? Okey, tak ada masalah. Boleh je. Sebab kandungan dia sangat sedikit. Tak ada masalah tentang pokok. Tuan-tuan jangan risau. Okey, tanaman ni dia sangat fleksibel. Dia tahu apa yang dia nak ambil. Okey, sebab baru-baru ni saya pun nak ditanya, bila kita letak baja pokok ni, dia mampu dia ambil. Kita contoh tadi kita guna nisbah dia sekian NPK. Tapi bila kita beri pada tanaman, contoh tanaman cili, tanaman kailan dan sebagainya. Kailan dia ambil yang dia perlu. Potassium cili dia ambil yang perlu. Dia ambil apa yang banyak. Ikut dia. Dia tahu.
dia akan ada perbezaan. Sebab itu kalau kita tanam secara Nutriport, kita dapat bezakan. Okey, tanam air sama, letak tengah panas. Bila tengah panas, kalau musim panas, kita dapati kepekatan memula kita sukat 2.0. Tapi bila letak tengah panas, pokok ambil, semakin lama air itu semakin sikit. Semakin sikit, bila kita sukat, bacaan isi meter semakin pekat. Kenapa semakin pekat? Sebab pokok banyak ambil air. Nutrien dia tak ambil banyak. Tapi kalau musim hujan pula ataupun musim sejuk aja macam ini, kita buat seperti yang sama. Air tinggal, airnya masih banyak lagi. Kita sukat, bacaan isi dia sama. Ataupun kurang pun sedikit. Kenapa beza? Sebab dia ambil makanan banyak, air sikit disimbang. Jadi maknanya jumlah nutrien yang diserap gantung kepada keadaan persekitaran pun dia, jenis tanaman pun dia. Okey, sebenarnya kalau kita tanam tidak guna polybag ataupun tidak guna medium seperti sabut dan sebagainya, tapi kita tanam, titiskan air baja pada tanah ataupun pada batas tanah, adakah peratus yang beza? Nisbah baja yang kita guna sama, tetapi selalunya kuantitinya, maknanya jumlah yang kita beri adalah lebih rendah berbanding guna medium sabut ataupun bukan tanah. Sebab kita gunakan baja AB ni, sebab selalunya medium yang kita gunakan ialah kosong, tak ada apa-apa. Jadi sebab itu kita beri dia baja lengkap. Tapi bila kita titiskan air baja ni pada tanah, dalam tanah itu sendiri telah ada sejumlah nutrien. Jadi jumlahnya taklah sebanyak seperti yang kita beri pada tanah. Lebih jimat. Mungkin 1 atau 2 minggu tuan-tuan beri baja terus menerus. Lepas itu masuk minggu ketiga, minggu keempat, tuan-tuan hanya perlu 2 kali ke 3 kali saja beri air baja. Yang lain beri air saja. Okey, maknanya kita boleh lebih jimat. Mungkin sampai separuh, setengah-setengahnya sampai separuh boleh jimat penggunaan baja. Sebenarnya kalau tuan-tuan nak pergi lebih jauh lagi dari segi keusahawanan pula, tuan-tuan nanti dah tahu formula baja, dah tahu macam mana nak buat baja, tuan-tuan pun boleh berniaga baja. Okey, lebih untung bukan zakat tadi 30%, tapi bila macam tadi contoh satu set tadi kita buat, kita jual RM150. Tuan-tuan masukkan, jadikan air macam ni, lautan solution, kita timbang-timbang, isi setengah liter jual RM7, dah boleh jadi lebih kurang RM630. 150, jadikan air, botolkan, jadi RM600. Okey, contohlah, itu paling senang. Kalau nak lagi, so boleh diniagakan ataupun sebagainya. Sepulang pada tuan-tuan, yang penting, yang mahalnya ialah ilmu pengetahuan. Okey, sebelum berakhirnya lah, saya ulang balik semula. Mana-mana yang belum ada contact number dengan saya, boleh lepas ini kalau nak keterangan lanjut lagi, boleh hubungi saya melalui call ke, WhatsApp ke, message ke, melalui nombor 016-770-8147. 016-770-8147. Kalau call saya tak angkat, maknanya saya ada urusan, tolong hantar WhatsApp. InsyaAllah pelan-pelan saya jawab. Okey, beri komitmen yang sangat baik dengan soalan-soalan yang bagus. Semoga perkongsian kita pada hari ini akan memberi manfaat untuk kita sama dan boleh bantu. Sebenarnya saya sangat-sangat gembira bersama dengan tuan-tuan kerana sanggup menerima perkongsian daripada saya. Bagi pihak saya ucapkan ribuan terima kasih dan mohon ampun dan maaf sekiranya ada apa-apa dalam penyampaian saya, kekurangan dan sebagainya. Apa-apa nanti lepas ni kita berhubung lagi dengan nombor yang